Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan teruskan bacaan kitab Mulyatul Musalli. Kita masih berada di bawah tajuk sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah solat. Jadi kita dah baca 6 perkara ataupun 6 zikir ataupun wirid yang disunatkan ataupun disunnahkan kita baca selepas salat. Kita sambung pada malam ini yang ketujuh, muka surat 60. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ketujuh, mengucapkan satu subhanallah sebanyak 33 kali. Maknanya maha suci Allah. Yang kedua, alhamdulillah 33 kali. Maknanya segala pujian bagi Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar 33 kali. Maknanya Allah Maha Besar. Baik, itu yang ketujuh yang disunnahkan dan disunatkan kita baca selepas daripada salat. Khairul, dengar saya segam. Boleh dengar? Saya rasa macam gaul malam ni. Baik. Tengok yang kat bawah nota kaki. Masa memantul suara jadi 2 kali. Kalimah subhanallah ialah tasbih. Alhamdulillah tahmid. Allahu Akbar takbir. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha salasan wa salasina وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri. Hadis rawahu Imam Muslim. Maksudnya, sesiapa yang bertasbih akan Allah Subhanallah pada setiap kali selepas solat 33 kali, bertahmid akan Allah Alhamdulillah 33 kali, dan bertakbir akan Allah Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99. 33 kali 3 99. Dan menyebut untuk cukup 100 dengan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nescaya diampunkan segala kesalahannya walaupun seumpama buih laut. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, clear. Belakang okey, belakang okey. Okey tak macam ni? Macam ni? Macam ni? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, malam ini sebab dia rasa lain pada yang lain, sebab tu saya tanya. Tuan-tuan dengar tak apa? Nah. Baik, di antara perkara surat yang kita sebut, yang kita baca, yang kita ucap selepas daripada solat ialah 3 zikir ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah itu tasbih. Tasbih ialah kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang kekurangan. Allah Subhanahu wa taala dia maha sempurna, maka dia tidak ada sebarang kekurangan. Itu tasbih. Tasbih ni dalam Quran datang dalam bentuk 4 perkataan. Yang pertama sabbaha. Sabbaha, simbaha, batu sabdu, sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Sabbaha. Dalam bahasa Arab, sabbaha nama dia fi'il madhi. Makin tak apa jelas. Fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan perkara yang telah berlaku, past tense. Past tense. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk yang ada di 7 petala langit dan yang ada di 7 petala bumi. Sabbaha itu ayat dalam surah Saf. Surah Saf. Selepas daripada itu yusabbihu lillah, surah selepas daripada itu surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu. Surah Saf sabbaha fi'il madhi. Surah Al-Jumu'ah yusabbihu fi'il mudhari'. Present tense, sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Sedang bertasbih kepada Allah segala makhluk yang ada di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Sabbih, bertasbihlah kamu. Future tense, benda belum berlaku. Tasbih, baru suruh tasbih, belum tasbih. Future tense bermakna tasbih ada yang past tense, ada yang present, dan ada yang future. Dan ada juga surah Al-Isra
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Baik. Subhana. Subhana bukan past tense. Dia bukan present. Dia bukan future. Tapi dia masdar. Anytime. Anytime. Dulu, kini, selamanya. Itu masdar. Bermakna makhluk ini sentiasa bertasbih. Dulu, kini, selamanya. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala, makhluk sentiasa bertasbih kepada Allah, tidak ada sebarang kekurangan. Sebab itu dalam surah Al-Isra dia mula dengan subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa pelik yang akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Nabi Muhammad bergerak daripada Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian naik sampai ke langit yang ke-7 dalam satu malam. Dia pergi lepas Isyak, dia balik sebelum subuh. Akal tak boleh terima. Akal manusia di waktu itu tak boleh terima. Perjalanan Mekah ke Madinah, ke Baitul Maqdis sebulan. Sebulan naik unta, naik kaldai, naik kuda, sebulan. Naik ke langit, bukan langit pertama, 2, 3, 4, 5 dan 7. Sedangkan langit itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'udu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddud. Malaikat yang menguruskan urusan Allah di langit turun ke bumi, bumi naik ke atas dalam tempoh 1000 tahun kalau kamu nak bilang. Oh dia. Jadi akal memang tak boleh terima benda ni berlaku dalam separuh malam, separuh hari lah, separuh hari. Sebab hari bermula dari pagi sampai pagi, itu sehari. Kalau mula maghrib sampai subuh, itu nama dia semalam. Separuh hari boleh berlaku benda macam tu. Sebab tu dia mula dengan subhana, maha suci Allah. Bila maha suci, tidak ada benda yang pelik, sebab dia tidak ada sebarang kekurangan yang kurang kita. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab tu bila sebut subhanallah, 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 kita kena yakin apa-apa boleh berlaku, walaupun pelik macam mana pun dia boleh berlaku, sebab yang buat itu Allah. Macam tu. Itu tujuan tasbih, bukan saja-saja kita duk tasbih lama dah, tak ngaji pun tahu. Lepas solat subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, 33, Allahu akbar 33. Faham ke tidak? Dah faham, dapat ilmu, amal ke tidak? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, la tazulu qadama ibna Adam, la tazulu qadama ibni Adam. Oh, aku rasa lagi bising ni. Nah, masuk telinga saya balik. La tazulu qadama ibni Adam hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak akan berganjak tapak 2 tapak kaki, ni tapak tangan lewat contoh, takkan nak tunjuk kaki, tunjuk tapak tangan. Tidak akan berganjak 2 tapak kaki anak Adam daripada kubur dia setelah dibangkitkan di hari kiamat daripada kubur nanti, sehingga ditanya
Yang pertama tentang umurnya, di mana dihabiskan. Yang kedua tentang ilmunya dan amalannya. Yang tiga tentang hartanya, daripada mana diambil, ke mana dinafkahkan. Yang keempat daripada tubuhnya, ke mana dia rosakkan tubuh dia. Rosak dengan apa? Rokok. Siap. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, saya nak ambil satu lah. Wa an ilmihi fi ma fa'al. Dia akan ditanya dengan ilmu dia dan apa dia buat dengan ilmu setelah dia ada ilmu. Makna bila kita tahu subhanallah itu adalah satu makna untuk kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, dia tidak ada sebarang kekurangan, maka kita tak boleh pertikai apa-apa yang Allah buat, tak boleh tikai. Dia maha sempurna. Dia hukum kita, dia bagi hukum hakam pada kita, ikut jelah. Tak boleh tikai. Ni tak boleh ni, sebat 100 kali ni tak boleh. Mati yo. Orang zina kena sebat 100 kali, tak boleh, mati ni. Hak zina, hak kahwin pula kita pergi rejam ni. Zalim ni, rejam ni sampai mati ni, zalim. Who are you? Cik Nasir, who are you? Subhanallah. Dia tidak ada sebarang kekurangan. Kita hak labi hamba pi kritik Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham apa yang kita cakap. Subhanallah. Mana kita meletakkan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, yang tidak sempurna kita. Tiba-tiba kita yang tidak sempurna ini mengkritik Tuhan yang maha sempurna. Macam mana nak faham? Nak faham tak? Itu tu dia subhanallah tu dia faham ke tak tu, saya tanya. Dia faham ke tak kalimah subhanallah? Baik tuan-tuan, kita nak panjang-panjang. Nah, sekadar nak tahu, memang kita tahu, tapi kita nak memahami apa yang kita sebut, tu kita kena mengaji. Yang kedua, 33 kali juga alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Al-haq, alif lam pada al, dia segala, mana semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah tak apalah, Allah puji dia pun okey. Nah, tapi bila orang puji kita, orang puji kita, kita kembalikan pujian alhamdulillah. Nah, bila orang puji kita, maka kita kena kembalikan pujian itu kepada Allah. Kita kata alhamdulillah. Macam tu. Nah, tak boleh kata, yalah memang saya macam tu. Pandainya anak kamu 9A+. Anak saya, tengoklah guru matematik. Jengkreng. Nah, kembalikan pada Allah alhamdulillah. Hak tuan puji tadi milik Allah, saya ni bukan siapa-siapa. Tu alhamdulillah, nak faham. Segala puji milik Allah. Kita tidak layak menerima pujian. Kalau orang puji, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kata alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ni untuk nikmat-nikmat yang kecil-kecil. Kita kata alhamdulillah. Nikmat kecil, kita boleh makan. Makan nikmat kecil. Habis makan, alhamdulillah. Kita boleh minum nikmat tapi kecil. Lepas minum, alhamdulillah. Kita tidur nikmat tapi kecil. Bangun tidur, alhamdulillah. Allazi azhaba anil baca. Nah, kemudian apa-apalah yang kita buat, nikmat Allah bagi kita nikmat kecil-kecil, sekadar alhamdulillah. Keluar lidah kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab apa kecil? Sebab ada hari-hari dapat. Nikmat yang sentiasa dapat. Kalau makan tu sehari 3 kali, ada yang 4 kali, ada 5 kali. Pergi hotel kerusuh 7 kali, tu. Duduk seminggu balik ni dia 7 kali. Tuan-tuan, ibu dan muslimat, hari-hari dapat. Tu nama nikmat kecil. Nikmat besar sekali sekala. Yang pertama menikah. Cik Nasir menikah berapa kali dah? Tengok. Ayah baru sekali. Bagilah peluang. Yang tu tak padan dengan alhamdulillah. Aku terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwinnya
RM120 tunai. Soh. Alhamdulillah. Tak padan. Bukan selalu menikah. Seumur hidup sekali je. Tunggu bini mati menikah pula. Baca. Ya, tu sujud syukur lah. Nah, Allahu Akbar. Sahaja aku takbir untuk sujud syukur. Allahu Akbar. Nikmat besar sujud syukur. Sunat kita sujud syukur tak padan dengan Alhamdulillah. Lepas tu tak padan dengan sujud syukur, buat akikah. Anak lelaki afdal 2 ekor kambing. Kalau tak dapat seekor pun tak apa, tapi afdal 2 ekor kambing. Anak perempuan dapat anak perempuan seekor kambing sekurang-kurang. Syukur dapat anak. Nikah sekali dapat anak pun bukan tiap-tiap hari, dapat anak tiap hari. Setahun 360 orang jeng-jeng. Nak pergi makan apa? Sekurang-kurang setahun seorang, sekurang-kurang. Ada juga setahun 2, Januari, Disember. Dia 2 beradik ni satu kelas. Nah, walaupun dia umur dia beza setahun, tapi dah Januari, yang ni Disember, tahun yang sama, satu kelas. Hak tu paling laju lah setakat ni saya jumpa. Setakat ni saya jumpa paling laju setahun 2 orang. 3 orang tak ada kecuali kembar. Ada. Nah, jadi sekali-sekala syukur, sujud syukur buat akikah. Nikah sujud syukur buat kenduri, wali matul arus. Tapi lepas nikah tak payah buat kenduri, PKP. Tak boleh buat. PKPB tak boleh buat. Tak apa, tak penting. Dah tak boleh buat tak apa. Yang penting akad nikah. Anak 5 so buat kenduri. PKP habis lah. 5 tahun pun habis. Buat kenduri. Ini hidup Kedah tau. Nah, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Kedah pun duduk 20, 22, 23, 20, 22, 23. Last kali jadi Kelantan. PKP pula. Hati-hatilah. Hak masjid insya-Allah kita jaga dah. Hak kat luar nu tak tahu. Baik, tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Nah, fahami dia. Allahu Akbar 33 kali. Makna dia Allah Maha Besar. Jadi bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, lekatkan di hati macam takbiratul ihram juga. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa berkaitan dengan agama didahulukan daripada urusan dunia. Dahulukan dulu solat sebelum kita berniaga. Dahulukan dulu solat maghrib berjamaah dengan kuliah-kuliah fardu ain sebelum kita main futsal. Jangan tak tunjuk muka langsung di masjid, tapi Allahu Akbar main badminton nah. Allahu Akbar. Tapi orang main masjid dia ada badminton, Allah besarkan badminton. Patut badminton maha besar. Betul. Nah, Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak muslimat yang dirahmati, mana kita letakkan dunia lebih besar. Allah kecil, sebab itu kita tak peduli dengan masjid, tak peduli dengan kuliah. Sebab apa? Kecil. Yang besar kedai makan, yang besar badminton, yang besar futsal. Maka kita menukar ad-dunya akbar. Dunia besar, Allahu Asghar, Allah kecil. Macam itulah. Nah, kita sebut Allahu Akbar, kita kena tunaikan sebutan Allahu Akbar, letakkan apa pun Allah didahulukan, agama didahulukan, dunia ikut belakang saja. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, jadi kita kena fahami 3 kalimah ini sangat besar. Bukan saja kita sebut 33 kali, tapi dia sangat besar. Baik, kita baca hadis tadi. Siapa sebut 33 kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan bagi orang hak kata tu dosa-dosa dia. Wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa tadi sebanyak buih di laut. Oh, buih banyak tuan-tuan. Buih tu banyak. Tapi dosa apa? Dosa kecil. Dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di laut ke, sebanyak pasir di pantai ke, Allah ampun.
Dosa besar tak boleh. Itu kena faham. Bila sebut ampun dosa di sini, dosa kecil, kata ulama, bukan dosa besar. Sebab dosa besar tidak akan diampun dengan kita berzikir, dengan kita solat, dengan kita baca Quran. Tidak. Dia kena taubat. Nah, dosa besar dia kena taubat. Maka dia tidak akan terhapus dengan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil mudah, ambil wudu hapus, solat hapus, solat Jumaat hapus pula antara seminggu tu, antara 10 hari tu. 7 campur 3, 10 hari. Oh, dosa kecil. Puasa sunat apa dia? 9 Zulhijjah, hari wukuf, mana hapus dosa 2 tahun. Hak lepas dah akan datang. Puasa pula Muharram pula, 10 Muharram pula menghapuskan setahun dosa. Jadi banyak amal ibadah boleh hapuskan dosa kecil. Semua tu dosa kecil je. Besar tak boleh. Besar kena taubat baru dia hapus. Kalau tidak, mati tanpa taubat. Bila dia ada dosa besar, dia tak boleh masuk syurga terus. Dia kena pergi neraka dulu, dicuci dalam neraka, balik mula masuk syurga. Ataupun dosa kecil yang berterusan, maka dia juga dikira besar. Dia tidak terhapus dengan zikir-zikir, dengan amal ibadah. Dia kena taubat. Dosa kecil berterusan. Nah, mungkin tuan-tuan dah faham. Banyak kali saya sebut rokok. Rokok dosa kecil berterusan. Sehari 3-4 kotak, jadi besar. Maka kita zikir, dosa ini tidak dihapus dengan zikir. Kita ambil wudu, dosa ini tidak dihapus dengan ambil wudu. Dia kena taubat, menyesal, berhenti, berazam tidak akan melakukannya lagi, settle. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu ulama ada memfatwakan hukum merokok dosa kecil, ada sebahagian ulama memfatwakan dosa besar. Dua-dua tu betul. Yang kata dosa kecil, dia melihat pada perbuatan merokok, dosa kecil. Yang kata besar, dia melihat pada berterusan. Betul dua-dua. Jadi ala kulli hal besar. Maka kena taubat, menyesal, berhenti dan berazam tidak akan melakukannya lagi sebelum nyawa sampai ke halqum. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kita kena kenal dosa. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada dosa yang ada darurah, ada dosa tidak ada darurah. Dosa yang ada darurah artinya bila darurah kita boleh buat. Makan babi dosa haram, tak boleh. Darurah boleh makan sekadar menyelamatkan nyawa, tak dosa. Jadi dosa makan babi ada darurah. Ada dosa tidak ada darurah. Maknanya darurah pun tak boleh buat. Yang pertama, zina tidak ada darurah. Zina tidak ada darurah. Darurah pun tak boleh zina. Boleh tak zina? Aku darurah ni tak boleh menikah, tak ada duit, ada sekupang ni. Zina boleh tak? No. Tidak ada darurah pada dosa zina. Liwat tidak ada. Liwat, lelaki sama lelaki. Dia kata aku tak boleh nikah. Nah, tak boleh nikah dah. Tak ada duit, tak ada kerja pula tu. Kita buat sama lelaki boleh tak? Tak boleh. Tidak ada darurah pada liwat dan zina. Ingat tak? Nah, begitu juga arak. Arak dosa, dia tidak ada darurah. Kalau kita tak ada air nak minum, tak ada. Yang ada cuma arak, tak boleh minum. Sebab kalau minum dia akan mabuk. Bila mabuk, jengkreng. Tak boleh. Babi tak apa, tak mabuk. Boleh makan kalau darurah. Arak tak boleh minum. Lepas tu nak minum apa? Air kencing. Hang kencing, hang minum. Kencing ada darurah. Nah, boleh. Walaupun arak tu orang panggil kencing syaitan. Kencing syaitan tak boleh minum. Kencing kita tak apa. Kencing hang minum.
Biasa-biasa tak boleh buat lah, tapi dah tak ada ayat. Tuhan runtuhan gempa bumi, dia berapa hari dia boleh hidup. Orang tanya sebab apa boleh hidup, dia kata minum air kencing sendiri. Nasib baik boleh kencing, kalau air buah pinggan rosak jengkreng. Nasib baik buah pinggan sihat lagi. Nah, arak tidak ada darurah, judi tak ada darurah. Tak ada duit ni, ada RM10 cikan nombor. Tak boleh, tidak ada darurah. Duit tak ada dah. Orang kaya asal dia. Lepas tu dia telefon rompak rumah dia. Rompak habis, tak ada. Tinggal 10 dirham. Dia guna 10 dirham pergi tikam buah dadu. Dia kata saya bermimpi semalam nombor 2. Tukang baling buah dadu tak boleh lah. Nombor 2 kita sudah cancel lah. Dia tekan nombor 3. Kalau 2 tak boleh, aku tekan nombor 3. Maknanya dia darurah. Kalau dia kena, dia kaya. Tak boleh. Judi tidak ada darurah. Zalim tidak ada darurah. Kita tak boleh buat zalim pada orang. Darurah tidak ada. Nah, kita tidak ada makanan. Lapar member sebelah dia ada makanan, tapi untuk dia bagi kita, dia mati. Maka dia yang kena makan makanan dia. Kita tak ada makanan. Kita tak boleh rampas. Kita kalau tak makan ni mati, tapi hak tu makanan dia, kita pergi rampas. Darurah. Kita makan kat kita, dia pula mati. Tak boleh. Kena mengaji lah. Nah, ada dosa yang ada darurah. Ada dosa yang tidak ada darurah. Baik tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Habis lebih kurang di situ. Kita masuk nombor 8. Kemudian dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tadilah, tapi diletak nombor 8 yang ni. Jadi kita dah hurai, tak payah hurai. Yang ke-9 kemudian dibaca, lepas kita baca Allah la ilaha illallah wa la syarikalah, boleh baca yang ni. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Yang ni ada yang baca imam lah, wirid. Ada yang tak baca. Nah. Terpulang dia sunat. Baca okey, dapat pahala. Sebab dia sunat. Tak baca tak dosa apa-apa. Allahumma ya Allah, la mani'ah, tiada sesiapa yang dapat menegah, lima a'taita, apa yang engkau kurniakan, wala mu'tiyah, dan tiada sesiapa yang dapat memberi, lima mana'ta, apa yang engkau menegahnya, wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tiada suatu usaha yang dapat menghalang seseorang daripada menerima habuannya daripada engkau. Dia tidak menterjemah, dia hurai. Wala yanfa'u, dan tidak memberi manfaat. Itu terjemah. Zal jaddi, harta yang kita ada, pangkat yang kita ada. Kita orang kaya, kita ada pangkat Datuk, Tan Sri, Menteri, itu pangkat. Harta dan pangkat la yanfa', tidak boleh memberi manfaat apa-apa, minkal jaddu, tidak boleh. Oleh kerana itu bila kita kaya, kita masih lagi al-faqiru ilallah, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh tak, aku tidak perlu kepada pertolongan sesiapa, tak boleh. Sebab apa yang kita ada tidak boleh memberi manfaat apa-apa pun pada kita sebenarnya. Kita masih lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah kami sembah dan akan dikaulah kami minta tolong. Masih kena minta tolong dengan Allah, sebab dialah al-ghaniyyu, yang kaya yang sebenar-benar. Kita al-fuqara'u ilallah. Semua kita ni kaya miskin, lebih-lebih lagi miskin.
mengharapkan al-fakir, mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, bila kita baca zikir ni, tidak ada yang boleh menegah kalau Allah nak bagi. Tak boleh. Kita usahalah kok mana pun dia datang juga. Dia datang. Usaha yang pertama dia panggil azal. Azal ni tabur di luar. Tu azal. Faham ni? Faham dah? Tabur di luar, faham? Tak faham lagi? Yang kedua, pakai kondominium. Faham dah? Faham dah? Faham sikit-sikit. Yang ketiga, cucuk hormon. Nah, yang keempat, tak boleh juga lah kali ikat. Dia panggil pemandulan. Ikat rahim. Nak cegah daripada dapat anak. Dia sebut wala la mani'a lima a'tait. Tidak ada apa-apa pun yang boleh mencegah kalau dia nak bagi. Tabuk di luar pun dia nak bagi, dapat anak. Pakai kondominium pun jadi dapat anak. Dia nak bagi, tidak yang boleh mencegahnya. Sehingga ikat rahim ni doktor kata ada 1% lagi dia boleh mengandung juga, tapi bukan di dalam rahim, di luar rahim. Maknanya hak ikat rahim pun kalau Allah nak bagi, dia tak boleh nak cegah, dia mengandung juga tapi di luar rahim, tak boleh. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ni akidah ni. Hak ni akidah. Bila Allah takdirkan kita tak boleh buat apa, dia jadi. La mani'a lima a'tait. Tidak ada yang boleh mencegah, menghalang apa-apa yang kau nak bagi ni. Dia nak bagi COVID-19, dia bagi je. Tak ada siapa boleh halang. Satu dunia habis. Setahun lebih tidak ada penawar. Vaksin bukan penawar. Nah, dia untuk mencegah, itu pun belum pasti. Yang kita boleh buat usaha. SOP itu usaha. Nah, hak kita buat lah ni usaha. Dia nak bagi, tidak boleh halang. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, bila kita baca yang ni, maka akidah kita jadi mantap. Jadi tak rasalah terlalu sedih, terlalu takut. Sebab Allah dah janji dah. Apa tak boleh halang. Aku nak bagi, tetap datang-datanglah. Tak ada siapa boleh halang aku. Ni tujuan kita baca. Kalau kita faham, masalahnya baca saja. Tak faham. Lepas tu balik ketuk kepala, kelepung sebab apa? Tunang nikah dengan orang lain. Tunang dia. Minta putus tunang nikah dengan orang lain. Sebab apa? Sebab hak nu kaya. Walaupun botak kepala, tapi kaya. Hak ni rambut penuh, miskin papa kedana. Entuk kepala kelepung. Sebab apa? Dia tak baca. Ataupun dia baca, dia tak faham. Nah, jadi itulah yang menyebabkan dia stres dan sebagainya. Ni semua ni pil, ubat untuk kita sihat sebenarnya. Bukan hak doktor bagi. Ni ubat dia. Tak payah makan ubat hak doktor bagi. Ini ubat dia. InsyaAllah kita akan sihat. Mental kita sihat, darah kita lancar, jantung kita kuat. InsyaAllah selamat. Nah, inilah pil dia, tuan-tuan. Tapi kena faham lah. Nah, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada boleh, sesiapa pun boleh memberi kalau Allah nak halang. Tak ada siapa boleh bagi kalau dia nak halang. Maka itulah akidah yang kita kena terima, takdir, qada dan qadar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi baca yang ni kena faham macam tu. Nah, bila kita faham macam tu, insya-Allah kita akan jadi relax dan juga tenang. Yang tu yang Quran sebut, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bila kamu banyak ingat pada Allah, akan memberi ketenangan pada hati, pada jantung kamu. Macam tu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi 8.40
Dah masuk insya saya tak bercadang nak panjang sangat musim-musim PKPB ni. Jadi saya berhenti situ dulu. Kita akan sambung minggu depan 10 dan seterusnya lah. Nah, cuma saya akan bagi masa sedikit untuk soalan.